بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Kota Baru terus berkembang maju dan pesat membangun, selari dengan dunia kemodernan masa kini. Lantas menjadi sebuah bandar yang sentiasa sibuk bagi urusan pentadbiran dan pelbagai jenis perniagaan. Berpandukan Islam sebagai tunggak dan pegangan menjadikan seluruh rakyatnya cemerlang daripada segala aspek, selari dengan tuntutan Islam yang inginkan perubahan ke arah kecemerlangan diri. Buktinya, di awal tahun 1990 lagi, Kerajaan Kelantan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Tuan Guru Datuk Haji Nik Abdul Aziz bin Haji Nikmat, Menteri Besar Kelantan, telah menerapkan dasar membangun bersama Islam dalam semua pentadbiran negeri, termasuk Majlis Perbandaran Kota Baru atau MPKB. Penubuhan Kota Baru bermula pada tahun 1844, di mana ketika itu ia diisytiharkan sebagai pusat pemerintahan negeri Kelantan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Almarhum Sultan Muhammad II. Bandar Kota Baru mula berkembang apabila penempatan diraja ketika itu menjadi tumpuan utama bagi pentadbiran, perdagangan, keuangan, kebudayaan, dan pendidikan. Rentetan perkembangan semasa tahun 1936 pula menyaksikan Bandar Kota Baru telah dinaik taraf sebagai Majlis Bandaran Kota Baru atau MBKB. Bermulalah era pentadbiran bagi menyusun dan mentadbir pembangunan rakyat setempat. Seterusnya, tanggal 24 Oktober 1971, pentadbiran MBKB dimansuh dan ditukarkan kepada Lembaga Bandaran bagi merancang dan menstruktur pembangunan yang lebih tersusun. Peringkat demi peringkat Kota Baru terus mengalami perubahan, di mana pada 1 Julai 1978, Kota Baru ditadbir secara sistematik dan disusun semula kepada Majlis Perbandaran Kota Baru MPKB. Bagi keluasan pentadbiran MPKB adalah mencakupi 115.64 km persegi dan dipecahkan kepada 65 seksyen. Dalam tahun 2004, keluasan MPKB menjadi 83 seksyen dengan keluasannya bertambah kepada 211.22 km persegi. Pada tahun 2005, MPKB telah diisytiharkan menjadi Bandar Raya Islam. Bergerak selari dengan kemajuan dan pembangunan di sini, tidak dilupakan juga tentang pendidikan
bagi seluruh rakyatnya. Lebih membanggakan ramai cendekiawan dan cerdik pandai ilmuwan agama Islam lahir di bumi Kelantan Darul Naim. Antaranya, tokoh-tokoh mufti seperti Dato' Haji Wan Musa bin Haji Abdul Samad, Dato' Haji Muhammad Nur bin Ibrahim, Dato' Haji Ismail bin Yusuf, dan ramai lagi ulama yang telah berjaya. Tidak ketinggalan juga tokoh-tokoh penulisan yang lahir di sini, seperti Datuk Laksmana, As'ad Syukri Haji Muda, dan ramai lagi. Pendidikan atau pengajian Islam di Kelantan dipercayai bermula sejak awal abad ke-16 lagi. Perantara ketika itu hanya menggunakan kitab-kitab dari Mekah sebagai panduan. Sementara itu pendidikan Islam di Kelantan telah bermula di istana, kemudian diperluaskan lagi hingga ke surau, madrasah, dan masjid. Manakala bagi sistem pendidikan pondok, ia telah bermula sejak awal abad ke-19 lagi. Zaman kegemilangan dan keemasan perkembangan sekolah pondok adalah pada 1910 hingga 1945. Ketika itu banyak sekolah pondok dibina bagi menampung keperluan pembelajaran bagi seluruh rakyatnya di sini. Amat membanggakan pencapaian dan pembangunan dari segi pendidikan di Kota Baru sememangnya memberi lambaran baru kepada penduduknya dalam melahirkan modal insan yang berilmu tinggi. Dari sekolah pondok hinggalah ke peringkat konvensional seperti institusi pendidikan tinggi atau university juga terdapat di sini. Contohnya USN, UNITA, Open University atau OUM, UITM, dan UMK. University Science misalnya adalah dikatakan di antara institusi pengajian tinggi yang berjaya di peringkat nasional dalam mendidik anak bangsa dengan ilmu pengetahuan. Tidak heranlah ia sentiasa sahaja menjadi pilihan kepada para pelajar, bukan sahaja dari kalangan masyarakat setempat, malah luar dari negeri ini. Berdasarkan kepada moto dalam menuju visi dan misi bagi warga MPKB, 5Kaf atau 5K perlu diberikan perhatian yang tinggi dalam menjadikan MPKB sebagai sebuah organisasi yang sistematik dan terbaik. Ia meliputi kepada beberapa perkara seperti keilmuan, kepatuhan, kebajikan, kebersihan, dan kesejahteraan. Bagi keilmuan adalah penting dalam mewujudkan masyarakat berilmu kerana ia merupakan usaha yang dituntut oleh agama Islam, memberi jaminan kepada kejayaan hidup dunia dan akhirat. Faktor yang kedua iaitu kepatuhan, di mana sifat ini perlu diterapkan bagi mewujudkan perjalanan kehidupan lebih teratur serta bebas daripada perkara-perkara yang terjurus ke arah terpesongnya ajaran Islam dan tata susila budaya. Perkara yang seterusnya iaitu kebajikan perlu dibentuk di mana ia juga dituntut oleh Islam untuk membentuk semangat kerjasama dan toleransi sesama ahli masyarakat. Selain itu, melalui kebersihan yang diterapkan dapat mewujudkan persekitaran sihat, bersih dan indah. Kesejahteraan pastinya menjamin kehidupan yang bahagia, di samping dapat mencapai satu kehidupan harmoni di kalangan sesama umat Islam dan juga masyarakat berbilang kaum. Secara tidak langsung, faktor 5K ini berupaya dalam menjadikan Kota Baru terus bergerak maju dan rakyatnya hidup dalam suasana harmoni.